Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un ilaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair. Alhamdulillah, muslimin muslimat minta Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam siri kelas pengajian kitab Matla'ul Badrain wa Majmu'ul Bahrain, yang mana pada minggu lepas kita dah berhenti muka surat 36 baris lebih kurang 2, 4, 6, 8 daripada atas maknanya minggu ni kita akan masuk tajuk faslun fi sujudis sahwi. Faslun fi sujudis sahwi, fasal pada menyatakan sujud sahwi. Ya, sebab yang kita tahu ni sujud sahwi kalau terlupa kunutnya. Ni hak orang Melayu semua tahulah. Hari ini sebenarnya dia lebih daripada itu ya. Maka bertambah ilmu kita hari ini. Bermula yang ditinggalkan daripada sembahyang itu salah suatu daripada 3 perkara. Pertamanya rukun, dan keduanya sunat ab'ad, dan ketiganya sunat hai'ah. Maknanya dalam solat kita ada 3 benda saja yang kadang-kadang kita mungkin tertinggal ataupun sengaja tinggal. Sama ada rukun, sama ada sunat. Dan sunat ini ada 2, sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Okey. Itu dia nak cerita secara umum. Ada 3. Maka rukun itu, kata dia, rukun tiada dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Makna kalau tertinggal rukun, dia tidak ada chance untuk kita sujud sahwi kira batal lah. Rukun apa saja pun, rukun sembahyang ke, rukun haji ke, rukun umrah ke, tertinggal aja maka tidak sah, batal kita punya ibadat tadi. Maka kata dia tidak dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi tak boleh nak ganti kalau kita tertinggal rukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada. Kita tunggu bagi mereka masuk dulu. Bagi masuk semua. Habis dah? Belakang? Okey. Baik. Maka rukun itu tiada dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Tak dapat Bahkan jika teringat di dalam sembahyang, wajib ia mendatangi akan dia dengan bersegera dan sempurnalah sembahyangnya. Maknanya kalau terbatal rukun, tinggal, kena buat balik sembahyang. Datang balik itu maknanya kita repeat baliklah, buat semula sembahyang. Ini cerita rukun Sebab itu jaga rukun yang 13 tu kena bagi lengkap. Dan ada masalah di sini jika berkekalan lupanya hingga perbuat ia umpama yang ditinggalkan itu adalah ia ganti daripada yang lupanya dan lara barang yang antara keduanya dan mendatangkan barang yang tinggal daripada sembahyangnya.
Ada lebih kurang senang fahamnya, bila kita tertinggal dengan sebab kita lupa ataupun lara, kok mana pun kerana rukun ni dia kena buat balik, semayang balik. Cuma ada keadaan lepas ni lah. Cuma ni secara umum, tertinggal orang kata apa, Fatihah ke tak baca, batal semayang. Sebab Fatihah rukun. Tertinggal rokok, terus sujud, dia duk ingat semayang sujud sejadah gamaknya. Setiap waktu dia sujud sejadah je, maka batal sebab dia tertinggal rokok. Sebab tu kata di sini, apa saja yang ni kena datangkan balik, kita kena semayang balik. Dan jika teringat kemudian daripada salamnya dan hampir masanya pada uruf dan kata qil diiktibarkan kadar yang ditaklid dan dinakalkan daripada Nabi SAW pada kisah Zil Yadain, wajib didatang dengan dia dan dibina atasnya barang yang tinggal daripada sembahyang dan sujud ia bagi sahwi. Baik. Keadaan satu ni boleh. Dia macam ni. Ada kisah zaman Nabi, sama sahabat Nabi. Kita sembahyang, saya pernah berlaku di Subang dulu. Kita jadi imam. Maknanya jadi imam. Kita jadi imam, sembahyang tu 4 rakaat. Tapi rakaat ketiga kita dah tayat akhir, makmum tak tegak. Bila kita dah habis beri salam, tiba-tiba teringat, maka dia boleh bangun terus, Allahu Akbar, sambung terus. Yang ni boleh. Lepas tu bersujud sahwi. Hak ni benar rukun yang dibenarkan. Maknanya dalam keadaan kita boleh sujud sahwi. Kan kadang berlaku kan. Sebab tu bukan senang yang nak jadi imam kena betul-betul ni. Dan makmum kat belakang imam pun kena pandai. Kalau tengok imam tu ini cepat tegur, subhanallah, mungkin salah rakaat. Dan imam kalau dia cepat-cepat dia perasan baru 3. Terus bangun, terus takbir, terus sembahyang, sambung balik. Makmum boleh ikut. Kalau tak nak mufarakah, makmum boleh ikut, ataupun makmum tadi lepas imam beri salam dia terus buat. Katakanlah makmum tu dia bangun tu, imam tersedar, imam bangun juga, maka makmum boleh join balik. Ini benda yang boleh. Dan lepas tu baru sujud sahwi. Keadaan sujud sahwi nah. Sebab dia kadang-kadang berlaku kesilapan rakaat. Ni kalau kes tak cukup lebih tak apa, takut tak cukup tu. Sebab tu pentingnya makmum di belakang menegur imam, ya, untuk kes-kes yang tertentu. Kadang-kadang Tuhan nak uji, Tuhan nak test kita. Macam saya ceritalah kat masjid kita, bila imam terbatal baru ni kan, dia pegang mikrofon, terus pasang angkat Bilal kita, so Bilal bergerak ke depan, terus sambung sembahyang. Yang asal kan, yang baru ni. So benda gitu adalah benda yang sangat bagus berlaku. Tuhan memang nak tunjuk, so ada ilmu kat situ. Ya. Dia yang batal tu lepas bagi salam semua duk relax, wirid apa semua. Ustaz tadi untuk imam, ustaz mayang berapa rakaat? Kita confident. Yang tu kena buat balik semua. Dia bila dia bagi salam tu dia tersedar. Dia terus bangun balik, sambung. Imam tadi ni. Imam ke kita sendiri ke yang mayang seorang ke ingat benda tu terus. Dia jangan berhenti rehat minum kopi apa semua, tak adalah tu kira kena buat balik. Dia kadar tu kadar tamakninah. Maknanya kesedaran tu berlaku secara tamakninah dalam tempoh tamakninah tu. Rupanya aku buat 3. Terus bangun. Sambung beri 4, takbir terus sambung je. Tak payah usolli pun tak payah. Terus sambung, terus sembahyang. Sebab kadang-kadang mungkin berlaku nah. Tak faham. Macam kita tertinggal rukun. Tertinggal sujud. Yang tu memang tak boleh Dia tertinggal perbuatan rukun tak boleh. Yang kes yang dibenarkan ni, kes kita dah habis bagi salam, dah habis rukun jugalah. Cuma rakaat tadi tu kita tak perasan. Macam mana kalau kita batas sendiri? Kita perasan berhenti terus tak payah bagi salam. Ada. Mana kadang-kadang kan katakanlah wallahu a'lam, mungkin berlaku pada yang usia lanjut, nyanyok. Kan? Ada isu juga saya baru ni Ustaz Misbah jumpa saya, cerita sikitlah. Di kuis. Saya jumpa di kuis hari Jumaat Jumaat lepas lah. Isnin kan, Jumaat. Jadi Ustaz Misbah jumpa, kami bincanglah hal kita lah.
hal imam yang lupa ni kan. Jadi hal imam yang lupa ni, jadi orang Nusa Putera banyak mengadu dengan dia lah. Jadi so kita jumpa di kuis, kita bincang. Saya kata setakat ni isu yang ditimbulkan ialah lupa. Dia kata, ustaz, kira lupa ni berat ni. Jadi ustaz Misbah tanya, macam mana lupa berat? Dia boleh lupa bini dia. Saya kata, dia tinggal bini dia, dia balik rumah, dia teringat, dia patah balik ambil bini dia. Kita duk ingat lupa yang kes-kes yang sembahyang. Saya risau benda gini. Jadi jemaah sangat kita kata prihatin lah. Jadi mereka melihat bila lupa bini ni tinggal kira berat, takut membawa pada sembahyang. Saya kata setakat ni tak ada masalah dari sudut ibadat, kita pantau. Dan saya akan campur tangan kalau berlaku benda yang ni. Setakat ni dia cuma lupa bacaan je. Saya kata biasalah tu, lupa bacaan. Tapi dia cepat cover balik. Setakat ni belum ada masalah rakaat tertinggal ke, belum lagi lah. Dia cuma isu-isu luar. Tapi masyarakat kita ni dah diwawankan benda tu menjadi heboh. Sampai kata dah tak boleh pakai imam macam ni sampai dia sanggup lupa bini dia. Itu biasalah, lupa di luar itu biasa. Itu lumrah. Dia bila cakap buat imam ni di sudut dia menjadi imam. Soal dia lupa bini dia, tertinggal kereta semua, itu biasalah, kita boleh lupa. Tak perasan, tambah hak bini banyak lagi cepat lupa. Dia lagu tu. Dia baik. Ini isu yang timbul ya. Ya. Itu tak apa. Memang itu digalakkan sebab kita dia taraduk rakaat ni, dia dibolehkan kalau nak bangun tu kena bangun sempurna baru turun balik. Bangun separuh agak-agak tak melebihi separuh rukun tu, boleh ni balik, tu beri salam. Biasa begitu. Nak elok sujud sahwi lah sebab keraguan rakaat. Nanti akan ada, kita bincang. Tak apa, kita tengok dulu lepas ni. Itu cerita. Tapi dia jadi isu lah sebab saya kena turun ke kuis bincang Ustaz Misbah. Dia tak nak bincang di sini lah. Sebab kami bincang tu ada orang syariah lah, ustaz yang pakai syariah. So kita bincang. Ingat isu berat, isu lupa bini ya. Allah, tu biasa lah kata. Sebab isu dia begini. Kalau kita tahu imam ni seorang yang pelupa. Jadi kita nombor satu kita nak ikut tu, kita pun rakan-rakan kita jaga kan. Rajak kita. Itu dia yang menyebabkan kita rasa. Kalau ada sejarah dia tekat lupa bacaan, itu biasa. Bukan kata imam tu, imam muda pun lupa banyak. Saya sembahyang di Masjid Seri Aman baru ni waktu majlis solat hajat untuk pelayan Jasmib. Imam dia Fatihah boleh lupa, bayangkan. Dia baca ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu diam. Ulang lagi. Makmum dah tegur. Salah lagi. Ini imam hafiz tuan-tuan. Mudah. Cerita kalau Tuhan nak bagi orang kata apa? Nak test kita, jangan main-main lah. Sebab crowd mana tu ramai. Mak bapak datang semua. Masjid kan baru kan. Jadi imam ni gamaknya duk biasa jemaah dua baris. Tiba-tiba ramai dengan student sekolah, dengan mak bapak semua. Jadi Fatihah pun ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. 3 kali ulang. Diam lama, makmum tegur dah. Baru dia recall balik. Tu pun start Fatihah balik. Tu Fatihah, cerita Fatihah tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan. Sebab Tuhan nak uji kita sebagai imam. Sebab tu orang yang kalau rasa kita layak, pergi. Tak layak, bagilah orang yang lebih layak untuk jadi imam. Ini memang kadang Allah uji gitu. Allah uji begitu. Dia crowd ramai lain tau. Walaupun kita di depan, kita tak nampak belakang. Tapi bila amin tu ramai apa semua kan, lain. Jangan main-main. Tuan-tuan cuba berani pergi duduk depan nak jadi imam. Mau berketak tu, walaupun kita kata dah berusia, walaupun kita dah jadi ketua tentera ke meja ke apa benda kan. Jangan main-main.
tempat imam dia kalau kita kata sultan tu dia macam daulah lah. Dia ada dia punya ni dia. Hanya orang yang biasa je boleh duduk depan tu. Betul. Sebab tu kita lihat bila imam yang terpaksa naik, bacaannya memang bergetar. Sebab dia gemuruh. Yang terpaksa kan ramai kan. Terus imam betul tak datang, dia memang jadi gitu. Bukan senang ya. Uish. Tu Nabi kata kalau boleh elakkan biar yang boleh untuk berada di hadapan. Zuhur dengan Asar tak apa, baca pelan-pelan, tak dengar. Kalau apa nama ni habis. Apa hala malaikat tu kan saya tak boleh kata tu. Dia kalau tanya saham ASB berapa peratus, ASN berapa peratus, itu data dah. Yang ni bila Nabi sebut tu dia akan melihat kepada banyak. Kalau Abu Lahab sama Qani tu dia hurai 27 tu daripada datang pijak tangga rumah kita turun sampai daripada kita selesai bagi salam. Dia hurai dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia ada sebut Abu Lahab sama Qani, dia hurai 27 pahala tu. Setengah ulama berbeza pandangan lah 27 tu daripada mana ke mana. Dia masbuk 27 juga ke dapat atau bagaimana. Dia banyak pandangan. Sebab yang tukang catat tu malaikat. Kita mengharapkan kesempurnaan lah. Ya. Sebab tu boleh digalakkan sangat kita bertakbir bersama imam. Ni imam takbir duduk sembang lagi. Nyonya kat belakang kan. Jadi benda tu kita kena baikilah masa ke masa insya-Allah. Dan sunat hai'ah dan sunat ab'ad apabila ditinggalkannya sunat dijabarkan dia dengan sahwi. Maknanya sunat kita bukan diwajibkan ya. Digalakkan. Jabar tu macam nak kata istilah yang sama erti dengan benda yang sangat digalakkan. Kalau matlub tu dia atas lagi. Sangat dituntut. Dengan sujud sahwi. Dan sunat hai'ah pula tiada ditututi dijabarkan dengan sujud sahwi jika ditinggalkan dia. Sunat hai'ah tak payah. Baik, ada persoalan di sini. Maka barang siapa meninggalkan salah suatu daripada beberapa sunat ab'ad yang telah terdahulu sebutnya, sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Ni kita dah mengaji hari tu nah. Sunat ab'ad tinggal kena sujud sahwi. Doa kunut ke, tahiyat awal ke. Atau ia mengerjakan barang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia dengan lupa. Seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud, yang tiada ditututi memanjangkan kedua-duanya, dan seperti berkata-kata yang sedikit dan makan yang sedikit, dan melebihkan rakaatnya dengan lupa pada sekaliannya, sunat dijabarkan dia dengan dia sujud sahwi. Ini kes-kes yang bukan dalam sunat ab'ad, tapi dalam sunat-sunat yang tak, dia bukan sunat yang rukun, cuma benda tu tak wajib panjang, kita panjang. Duduk antara dua sujud. Kan kita baca Rabiul Fili tu kan. Jadi dia terpanjang yang tu. Macam tahiyat duduk lama benar dia baca. Dia buat lagu Taranum ke apa kan, tahiyatul, jadi dia panjang Rabiul Fili tu. Maka keadaan begini kata dia kena juga sujud sahwi, sunat. Dia bukan salah apa-apa, dia cuma panjang. Dia terpanjang. Cuma jangan panjang yang melampau, makmum kena tegur lah. Takut dia mengelamun. Untuk imam mengelamun haru tuan-tuan, takut dia mengelamun. Kan, kita duduk tunggu bila ni dia nak sujud kedua ni. Panjang benar doa dia baca. Ada kes juga begitu. Ingat imam khusyuk sangat, tak tentu. Kadang-kadang tak khusyuk juga. Gangguan syaitan memang ada. Betul. Dia yang kunut pendek tu, apa nama, yang tak masuk salawat tu, sampai fa'inaka taqdi, sampai sebelum tu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Tu pendek. Lepas tu sambung fa'inaka taqdi, lepas tu salawat.
Itu yang panjang penambahan. Kita ikut sana, ikut dia semayang lah. Tapi yang saya dengar cerita lah, kadang-kadang setengah-setengah imam tu dia panjang sikit pada sebelum nak rokok, sebelum nak sujud tu, untuk bagi ruang kepada mazhab lain untuk membaca kunut. Macam mana? Kita baca lah, tak apa. Mazhab kita kan baca gitu, nak angkat tangan tak angkat tangan tak apa. Sebab tu setengah macam masjid ni Shah Alam. Masjid ni Shah Alam, saya kan pergi baru ni duduk sana. Dia subuh, imam tu baca kuat fa inna kata qadi. Kan Allahumma hdina tu okeylah. Dia baca kuat, makmum amin. Kemudian fa inna kata qadi tu dia baca kuat juga sama dengan makmum. So tak ada masalah apalah. Benda sunat mungkin dia baca tu nak mengajar makmum baca lagi betul makhraj huruf apa semua kan. Dia baca begitu. Itu di sudut perbezaan mazhab ya. Kita raikanlah sebab kita di tempat orang. Dia orang pun datang sini dia raikan kita juga ya. Sebab yang faham tenang. Masalah yang tak faham tu lah. Begitu. Atau memindahkan qauli daripada tempatnya, sama ada qauli itu rukun seperti ia pindahkan Fatihah atau tasyahud akhir kepada bukan tempatnya, atau qauli itu sunat ab'ad seperti ia pindahkan tasyahud awal, atau kunut dengan diniatkannya kepada bukan tempatnya, atau qauli itu sunat ayat seperti ia membaca surah pada bukan tempatnya, maka sunat sujud sahwi pada sekaliannya, sama ada ditinggalkan segala yang tersebut itu dengan sengaja atau tersalah sebab meninggalkan tahfiz yang disuratkan dengan dia. Ini cerita kalau kita ni pindah rukun qauli. Qauli itu rukun qauli rukun sebutan. Maknanya kadang-kadang kita tak perasan ke apa, bila kita cerita sunat ayat dulu. Katalah kita baca Rabiul Fili tu, kita bangun sujud pertama, kita pun at-tahiyyatul mubarakatus. Lepas tu tengok imam rokok sujud kedua. Salah rupanya. Kita sujud ikut imam, nanti kita boleh sujud sahwi. Dia kata benda tu disunatkan sujud sahwi. Sebab kes-kes yang melibatkan kelupaan kita sendiri. Imam tak lupa, kita hak ikut imam tu kita lupa. Pelik kan? Biasa sebab duk mengelamun kan. Dia maya ingat merata tempat, dia akan jadi lagu tu lah. Atau keadaan kedua kata dia, benda yang rukun. Tempat kita baca Fatihah, kita pergi baca surah dulu. Ini bukan sengaja, dia cerita ni cerita yang memang berlaku pada manusia hari ni. Tiba-tiba tengok imam nak rokok dah. Imam nak rokok dah, aku tak baca Fatihah lagi rupanya. Dia berperasan. Itu rukun tu, tapi sebab keterlupaan, dia tertinggal rukun qauli. Dia baca tempat lain dengan tinggal tempat lain. Maka dia kena sunat sujud sahwi. Sebab dia ikut imam. Ya? Sebab itu dalam keadaan tertentu, dalam solat kita ni, tuan-tuan, itu yang penting. Dalam semua ibadat, yang kena khusyuk satu je, sembahyang je. Puasa tak kena khusyuk, haji tak kena khusyuk, zakat pun tak kena khusyuk. Sembahyang yang ditekankan kena khusyuk. Sebab nak jaga benda macam ni lah, supaya kita tak ibadat kita tadi tak terawang-awang. Lain tak apa tuan-tuan, puasa relax je, tahan lapar, tahan dahaga, tak makan tak minum, okey. Haji kan, ikut je rukun haji, ikut orang buat semua, selesai. Zakat, cukup haul, cukup nisab semua, keluarkan, selesai. Tapi sembahyang tak. Sebab tu benda yang Allah Ta'ala kira selepas kita bakit kubur besok, hari akhirat, ialah sembahyang. Tanda beza Muslim dengan kafir, sembahyang. Cuma Allah ni kan macam-macam isu timbul. Yang ajaran sesat satu hal lah. Ni yang padri Kristian, yang Melayu apa semua ni, kan banyak cerita kan, diviralkan. Padri Melayu itu biasa. Saya dah buat program di tempat padri di Semenyih tu, di Brogor tu ada satu campsite tu, tempat latihan gereja punya. Saya pergi buat program di situ, jenis Ustaz Syaidan jenis itu. Pergi buat program itu, dan saya lihat anak-anak muda yang Kristian ni, Melayu kita, pakai baju Melayu macam saya ni, malam-malam program, tengok muka Melayu tuan-tuan, ni baju Melayu macam saya pakai ni, tapi menjadi facilitator Kristian program. So ini
Benda ni dah wujud lama di Malaysia ni pun. Kita baru duk heran tengok gambar padri Melayu tu hak seorang tu kan. Apa nama dia tah? Macam-macam isu timbul bila dedah dalam Facebook dia, memang betul dia adalah penganut Kristian. Di Malaysia memang dah banyak dah, cuma kita tak perasan dah. Saya dah nampak, dah lalui. Jadi kita kena beringatlah benda macam ni ya. Beringat anak-anak kita jangan terpengaruh. Sebab watak mereka sama dah lah, muka sama. Pakai baju Melayu macam saya tuan-tuan. Tapi dengar geng-geng Kristian. Itu hak saya tengok depan mata sendiri. Ada, kalau tuan-tuan pergi dekat Balai Polis Berogga tu, kono Sipang, kono kanan, ada satu campsite. Pusat latihan yang tu gereja punya, gereja PJ punya. Pusat latihan untuk membalik dia untuk budak-budak muda yang direkrut jadi membalik Kristian. Dan termasuk budak Melayu lah, yang Melayu Kristian lah, yang masuk Kristian. Banyak pergi tengok itu. Saya buat program situ, tidur situ, semayang kat situ. Sebab saya rapat dengan dia punya bishop tu, Mr. S. Savarash tu, yang tukang khatib dekat gereja tu. Memang saya rapat dengan dia. Jadi saya gunakan tempat tu. Semua saya nak tengok, kita tengok suasana situ untuk kita ambil iktibar. Ini perancangan. Maksudnya kalau kita lihat strategi dia orang cukup hebat. Melayu tak ada macam tu. Pusat latihan dia orang. Tuan-tuan boleh pergi tengok tu. Sampai kelar ada tu. Dia ada aset dia banyak kan, dia beli tanah. Cantik dengan dia punya flyport semua. Kemah, baik, tempat dia kemah. Itu pengalaman Sebab tu saya tak heran tengok muka ni, aku dah biasa dah. Memang dah ramai pun. So jagalah, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita semua. Atau kerana syak meninggalkan sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, seperti syak adakah ia baca kunut atau tiada, demikianlah awal maka sunat ia sujud sahwi. Kita ni, aku ni baca kunut ke tidak pergi tadi tak perasan. Yang subuh kan. Maka sujud sahwi sunat waktu sembahyang, lepas beri salam atau sebelum beri salam, sujud sahwi. Kalau kita ikut imam tak ada masalah. Ni cerita sembahyang seorang-seorang. Jadi tak tahu kunut baca tak baca, dah lah bangun subuh lewat. Kan ada yang macam tu. Biasa. Baik. Ataupun dia syak adakah ia baca kunut atau tiada, demikianlah awal maka sunat ia sujud sahwi. Demikian lagi jika syak adakah yang tinggal itu kunut ataupun tasyahud awal. Dia duk pening, dia ni mayang, dia semayang, dia tak tahu dia ni baca kunut ke tak tu tahiyat aku baca ke tak, dia boleh confuse. Ini nampak sangat dia punya jiwa tak tahu ke mana pergi bila semayang. Ada kan macam tu, memang ada. Allah, jiwa kacau, betul. Jiwa kacau. Tak betul tuan-tuan, la penyakit apa dia panggil kemurungan. Doktor tahulah. La banyak jenis kemurungan ni. Dia jiwa dia tak tahu pergi mana jiwa dia. Badan wujud. Kepala, otak semua nampak ada. Tapi tak tahu jiwa dia punya mind tu pergi ke mana. Dia punya roh dia waktu semayang tu. Pendek kata dia bukan berada di tempat dia semayang, tak pergi mana-mana. Tak sedar. Tahiyat baca ke tidak tak tahu. Ini berat Memang di akhir zaman kita punya semayang macam tu, dia jadi pening. Tak ada nak khusyuk susah. Demikianlah pada orang yang semayang witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Ini ada kait dengan kunut yang dalam Ramadan dia. Tinggal tak tinggal, kalau kita ragu-ragu kena sujud sahwi, sunat Kerana ia qasad hendak mendatangkan dia dengan dua tasyahud, maka syak ia adakah yang ditinggalkan itu kunut atau tasyahud awal, maka sunat ia sujud sahwi. Cerita mudah kalau ragu-ragu baca ke tak sunat ba'ad ni kan, maka elok kita sujud sahwi. Selesai. Jangan duk confuse sangat maknanya baca ke tidak tahiyat awal ni. So rakaat terakhir sujud sahwi. Nak ganti tak boleh. Habiskan je kan. Baik. Demikian lagi jika syak ia pada sembahyang yang diihtimalkan lebihnya, maka jika syak ia pada sembahyang 4 rakaat, adakah sudah ia di sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, hendaklah ditambah. Ni yang soalan tadi Soalan sahabat kita, hendaklah ditambah serakaat lagi. Yang macam soalan sahabat kita tadi, dia sembahyang 4 rakaat. Kita tu buat 4 dah, cuma kita confuse. Aku ni 3 ke 4? Maka kata dia, naklah ditambah serakaat lagi.
Tu bahasa Kelantan capuk dia tak tahulah ya. Serakaat lagi tu sin rakaf ainta. Tambah satu rakaat lagi lah maknanya ya. Kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia dan sunat sujud sahwi. Jadi maknanya kalau kita ragu-ragu, kita ni buat 4 ke 3, ya, kita dah buat 4 dah tu, cuma kita taradud. Kita dah buat betul dah, taradud, maka boleh tambah. Disunatkan kita tambah satu rakaat lagi, kemudian kita bagi salam. Tak ada masalah ya, walaupun jadi 5, ya. Dia serupa mayang jenazah, ada hak takbir 4, ada takbir 5. Confuse, nak buat macam mana? Tak ada masalah. Terlupa, cuma dia tak adalah sujud sahwi. Cuma dalam perbahasan ulama fiqh tak ada masalah, walaupun asalnya 4 tapi dah kawan ragu-ragu. Aku ni 4, lepas 4 baca apa dia duduk pening. Kan ada hari tu kita semayang, ada seorang tu meninggal, saya tak pasti anak dia kan siapa jadi imam. Jadi makmum duduk biasa semayang imam-imam kita, lepas takbir keempat tu kita baca dulu doa Allahumma la tahmilna ajrahu tu kan. Jadi hamba Allah jadi imam, dia tak baca, lepas takbir 4 tu beri salam. Jadi makmum yang duduk ikut ni terpinga-pinga, cepatnya beri salam, sedangkan dia benda sunat, tak baca pun tak apa. Tapi hamba makmum duduk biasa baca ni kan, yang tak belajar mungkin, jadi ni mayang tak betul pun ni, duduk sembang kat belakang, duduk jadi confused. Sedangkan itu bacaan takbir keempat tu sunat. Nak baca boleh, tak baca boleh Allahumma la tahrimna ajrahu tu. Jangan duduk confused lah. Kalau tak belajar susahlah, kena belajarlah. Baik. Dan jika hilang syaknya dahulu daripada salamnya adalah ia rakaat keempatnya sekalipun kerana taradud ia pada lebihnya. Tak kisahlah walaupun dia terlebih 4 tu, kalau taradud bilangan rakaat, kita rasa ragu-ragu, tambah lagi 1 lah. Lepas tu sujud sahwi. Maka jika lupa akan tasyahud awal, lupa tahiyat awal atau kunut, padahal sudah ia memakai dengan fardu seperti sudah sampai kepada tempat sah baca Fatihah padanya pada masalah meninggalkan tasyahud dan sudah ia sujud dengan menghantarkan segala anggotanya pada masalah kunut. Baik, dia tak kisah di sini ya, kita lupa tu kita dah bangkit, dah baca Fatihah semula dah, apa semua, baru teringat. Yang penting sujud selepas tu. Nak beri salam tu kita sujud sahwi. Sebab kadang-kadang lupaan itu berlaku kita dah masuk rakaat yang seterusnya. Contoh, ataupun dalam konteks kunut tadi kita dah nak bagi salam dah, baru teringat, ya aku tak baca kunut tadi. Terus sujud sahwi. Kena faham macam tu nah. Atau kadang-kadang dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus sujud sahwi. Boleh sujud selepas bagi salam, sebab dah teringat. Ini dalam mazhab Syafi'i dia ajar begitu. Kita buat begitulah. Mudah-mudahan kita tak lupa lah ya. Ini kalau kadang-kadang mungkin berlaku. Maka jika ia kembali kepada tasyahud atau kunut dengan sengaja, lagi mengetahui akan haramnya batal semayangnya. Jadi dia tak payah ulang rakaat tu, maknanya dia pergi patah balik pula baca kunut. Dia bangkit baca kunut pula. Tu batal lah semayang. Dah berubah rukun. Dah nak tahiyat akhir kan. Aku tak baca kunut, terus bangun baca kunut pula. Batal lah semayang. Dia kata tak boleh. So teruskan, lepas tu sujud sahwi lah. Jangan kita memberatkan benda yang mudah. Jangan kita memberatkan benda yang mudah. Dan jika belum lagi memakai dengan fardu, maka sunat ia kembali dan sunat sujud sahwi. Jika sudah hampir ia kepada qiyam pada masalah tasyahud atau sudah sampai ia kepada had rukuk pada masalah kunut. Baik, tapi dia kata kalau rasanya kita tu duk i'tidal, sami Allah liman hamidah, gaya-gaya nak rokok ni, gaya-gaya nak rokok teringat, tak apa, baca balik kunut. Dan lagi tu, mana kita gaya nak rokok, belum kita rokok lagi, belum habis rukun ya, gaya nak start rokok, aku tak baca kunut lagi, tu baca kunut. Tu tak apalah, itu boleh. Tu pun kata dia kena sujud sahwi juga, sunat. Kalau kita teringat, jangan sampai melewati hak rokok. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi sampai kepada yang tersebut kerana sedikit perbuatannya. Tapi kalau kita kata Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kunut, baca kunut, itu tak apalah.
Okey, kita belum nak Allahu Akbar lagi pada perbuatan sujud tadi. Itu tak ada masalah Itu kira macam biasalah. Dia teringat waktu tu. Maka beberapa surah yang tersebut itu jika imam atau yang sembahyang seorang sendirinya, maka jikalau sembahyang itu makmum, wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang tempat imamnya, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya, seperti ia qiyam sudah betul perdiriannya, maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud, atau sujud ia sudah sempurna menghantar anggotanya yang 7, maka kembali pula kepada kunut, maka tiada harus makmum ikut kembali imam tadi. Maknanya imam dia terlupa kunut, imam terus sujud. Kata dalam konteks ni kita ikut. Tiba-tiba imam tadi dia teringat dia belum kunut, dia bangkit balik, dia buat kunut, makmum jangan ikut. Ni dia kata makmum jangan ikut. Maknanya imam dah terbatal, kita kena niat mufarakah. Sebab dia dah kita kata dah sujud, teringat dia bangkit pula baca kunut. Mungkin tak nak berlaku kot. Wallahu alam, kalau imam yang tak belajar atau kita jadi imam duk ragu-ragu kan, dengan mengantuk subuh lagi, duk pipok-pipok mata kan. Dan ni aku dalam baca tahiyat tu, aku nak bangun tak bangun baca kunut yang tadi tak baca. Duk fikirlah hati gitu. Tiba-tiba kita bangun je, bangun baca kunut. Yang imam bangun tu dia akan terbatal sebab dah melewati rukun, dia patah balik. Tak boleh So makmum jangan ikut gitu pula. Tu maksud kita ni kata, kita kalau keadaan begitu makmum jangan ikut. Jadi kita duduk tahiyat akhir macam biasa. Kalau nampak dia dah batal, kita niat mufarakah, lepas bagi salam, kita lepas baca tahiyat kita bagi salam. Okey? Ni sebab tu imam dia ada kursus dia. Tuan-tuan, kursus dia orang ni macam kita duk latih yang imam-imam muda tu kan. Guna kitab-kitab yang lagi dahsyat bukan kitab ni, kitab lagi hebat-hebat. Train semua sudut tu. Maksudnya nak boleh mereka jadi imam tu, macam saya dengan Imam Muda Razi ni memang rapat kami. Nak bagi dia orang mahir semua sudut, selok-belok, masbuk, muafiq, perbuatan imam, banyak masalah yang mungkin berlaku, so kita train. Jadi imam-imam yang dalam TV yang kita latih tu, ya dia orang tu memang expert. Dia yang maji habis bab-bab macam ni. So tak ada masalah kalau orang jadi imam. Cuma yang kita risau imam-imam yang kita lah yang kadang-kadang tak pergi kursus. Dia akan timbul masalah bila berlaku sesuatu. Makmum akan petikai nanti. Baik. Maka tidak harus makmum ikut imam. Okey. Tak mana tadi? Maka tiada harus maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri, serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal atau belum lagi ia berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ni payah nak faham ni padahal ia sudah berdiri betul. Ini dah baca tadi kan? Tak mana lagi? Okey, padahal ia sudah berdiri betul, wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Ulang balik bagi faham. Ni kitab lama memang begini. Maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri, serta imamnya pada surah ni pada gambaran pada surah tu pada gambaran meninggalkan tasyahud awal ni, dia gambarkan seolah-olah meninggalkan tasyahud awal atau belum lagi ia berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum, itu jawapan macam saya cakap tadi lah. Maka wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Maknanya kalau dah terlupa tu, kalau tengok keadaan maknanya makmum jangan ikut, tunggu je.
Nanti bila imam perasan, dia akan ni balik, sambung balik sembahyang. Memang banyak berlaku gitu. Dalam kes solat kita hari ni, kadang-kadang bila imam terlupa, biasanya terlupa lah tuan-tuan ya, dia bukan sengaja. Yang berkata sembahyang ni jarang orang sengaja. Pelik, kalau sengaja pelik kan. Sembahyang boleh buat sengaja? Tak ada. Nak buat-buat lawak boleh. Aku nak pergi makmum pening hari ni. Mana ada gitu. Kan? Saya rasa tak ada. Maknanya, biasa berlaku ni memang dugaan syaitan yang teradutkan kita punya bacaan ke atau pada rukun. Sebab itulah jadi imam ni tuan-tuan ya, kalau rasa kita tak mampu, jangan ya. Kalau kita rasa tak ada orang lain, kita naiklah. Saya pun jangan naik kalau tak ada orang sangat, baru saya naik. Sebabnya bukan senang, tanggungjawab tu besar je. Tanggungjawab imam tu berat. Jaga makmum belakang ni berat. Sebab tu nak kena khusyuknya satu hal, bacaan nak kena betul. Semua sebab ia akan menimbulkan, kalau kita di tempat yang contohnya macam masjid UAE. Siapa pernah pergi masjid UAE? Masjid UAE Gombak dengan imam macam-macam. Kan situ mazhab banyak. Kadang tuan-tuan mayang isyak, dia baca surah Baqarah tu sampai 4 muka surat. Biasa. Pergi mayang kat UAE. UAE Gombak. Dia banyak, situ banyak mazhab. Kadang-kadang student jadi imam. Ada pernah yang Syiah pun nampak jenis mayang atas batu pun ada. Dia banyak situ, dia macam-macam. Tapi maknanya kita jangan heranlah. Bila tempat-tempat yang berbeza mazhab ni dia banyak. Cara mayang sama, cuma bacaan tu sebab sekarang sedap dia baca kan. Kita tak sedar pun dia baca 4 muka surat. Sedap dia baca. Itu imam yang hafiz, budak-budak yang memang budak-budak Saudi, budak-budak luar lah ya, budak-budak foreigner. Dia baca sedap. Jadi kita sembahyang seronok dengar. Galiknya dia baca sedap ya. Macam subuh tadi sedap ya si Amir baca tu Tapi pendek sangat ayat. Kita tak puas hati pula. Rakaat pertama sedap dah, pendek pula baca. Nanti saya tegur dia. Hari ni dia kelah dengan saya. Kejap lagi dia kelah dengan saya. 11.30 sampai pukul 1 dia akan ni dengan saya. Saya ajar dia. Nanti saya tegur dia lah. Buat baca banyak sikit, subuh tu sedap dengar kan. Gitu. Rakaat kedua dah cantik dah Pertama tu nampak pendek sikit. Dia duk faham hari kerja tu. Pernah juga saya cakap dengan dia hari kerja. Jadi mungkin dia pasang hari kerja dengan kot dia tak nak ni. Sedangkan sekarang subuh awal. So kalau subuh awal tak apa, panjangkan sikit bacaan. Dia kalau imam yang arif tentang waktu kerja ni dia tahu. Yang tak arif kerja je. Pasal dia memang tak pernah kerja kan. Jadi dia ikut dia je. Apa susah juga. Ada yang macam tu tuan-tuan. Macam-macam. Yang faham beraya ni dia tahu, yang tak tahu dia ikut dia ya. Ikut engkau lah, engkau nak ikut aku wirid. Orang nak kalut nak mana-mana kan. Dia gitu. Baik. Takat ni saya lihat yang betul-betul faham Imam Yusuf Hamzah lah. Dia alert sebab dia bekas guru kan. Dah lama mengajar. Dia faham hari kerja bacaan ni, kecuali hari Jumaat lah ya. Tu pun dia baca laju. Nampak tak dia nak pergi ruang orang yang kerja apa semua ni kan. Wirid pun tak panjang. Ada yang setengah imam dia tak kisah pun, ikut sukalah. Aku nak wirid, aku wirid. Ada yang macam tu. Jadi benda ni semua kena ada latihan khusus yang kita buat. Saya pernah juga kita latih imam-imam kan, kita ajar. Tapi itulah kadang-kadang melekat hari khusus tu je. Bila balik tempat masing-masing tak melekat juga. Payah. Dia dah, sebab dah biasa macam tu. Kadang umur 80 tak pencen lagi. Tuan Haji boleh lagi Tuan Haji? Boleh lagi. Jawapan tu di Kedah lah. Boleh lagi. Tak nak pencen tu. Tambah sejak ada Elon 800 ni yang Jakim bagi lagi tak nak pencen. Ni cerita imam kampung-kampung lah yang kami duk ajar di sebelah Kedah sana tu. Sini banyakkan Jais dah tetapkan dah anggaran umur kan. Di Kedah sana memang tak boleh tuan sebab tak ada pelapis. Pening kepala kita, tak ada pelapis. Saya pergi jabat agama tu nak suruh macam arwah ayah. Dia dah dekat 90 umur kan. Dah memang nyanyok. Tak bagi berhenti. Saya kata letak jawatan. Lalah dia kata tak apa. Tulis bersara wajib. Oh, pandai pula. Kena dapat perkenan sultan apa semua. Bersara wajib.
Dah sampai tahap nyanyuk dah ayah kita ni, orang kampung duk kata dah tak boleh dah Pak Jumat tu tak boleh jadi Bilal dah. Imam pun tak boleh dah. Dia dah ni. Kita faham. Tapi jabat agama tak bagi. Tak ada pelapis. Alah, saya terpaksa naik atas, naik. Bersara wajib. Buat surat semua, isi borang, surat wajib, sultan perkenan, baru ni. Baru boleh ni. Tu pun lambat nak dapat pengganti. Sebab situasi mungkin tak sama. Di Selangor kita pelapis ramai. Orang yang mahir Quran sebab dia bayar allowance. Betul tuan-tuan. Kedah dulu mana ada allowance. Di Kedah dulu allowance Bilal 150 setahun. Betul. Ayah saya Bilal 35 tahun. Bilal masjid. Yang dapat allowance ni sejak Pak Lah naik dulu. Tu ya. Sejak Pak Lah naik tu dia bagi allowance Bilal imam, dapat allowance Jakim bagi. Tu nampak dia orang seronok sikit. Kalau tidak tuan-tuan memang kerja ikhlas. Allowance Jabatan Agama bagi 150 setahun. Setiap kali raya dapatlah. Saya lalui benda tu sebab kita anak dia kan, kita tahu. Ini cerita Kedah lah, Selangor saya tak tahu. Wallahualam Selangor dulu macam mana. La dah adalah la tinggi. Bilal pun 700. Imam ikut grade lah. Dia dah ada masjid Korea, masjid kampung, masjid negeri, dia ada rate dia tu. Dia ada dia punya ni. Baik. Maka tiada harus makmum kunut serta imamnya, tetapi wajib ia turun sujud. Ni kalau kes imam tak nak kunut, makmum ikut je tak apa. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya kerana imamnya tiada sunyi daripada kembalinya itu. Jika tersalah sebab lupanya tiada batal sembahyangnya, maka adalah orang lupa tiada harus kita ikut akan dia, dan jikalau tiada batal sembahyangnya sekalipun atau disengajanya maka batal sembahyangnya, tiada harus kita ikut akan dia. Ini kata dia kes macam inilah yang dibangkitkan oleh masyarakat ya. Bila imam tu dah lupa sangat, maknanya kita kena tak boleh pakai dia dah. Jadi tengok umurnya dia. Mana umur yang tahap adat kata lupa tu memang makin teruk lah. Setakat lupa bini tu biasalah, tapi lupa dah sembahyang ni. Jadi isu ni kita ambil kira bila dalam ibadat. Sebab tu saya bincang Ustaz Misbah, kira selesai lah. Tak payah lawak ke ni. Maknanya benda tu setakat ni tak ada masalah. Setakat tinggal bini di masjid ke, tinggal di kedai makan, terlupa, itu biasa. Dia patah balik ambil, dia teringat juga, bukan lupa terus. Dia kalau masalah lupa terus, tuan-tuan balik duduk tidur, subuh esok baru teringat. Tu bahayalah. Tu nampak gaya berat tu. Ni dia lupa, kena balik, bukan susah pun. Kesian kan kadang-kadang kawan ni duduk gilik beg semua kan. Tunggu mana pergi abang haji aku ni. Tak balik-balik, tak main-main. Dia bukan orang tua jenis lupa bini ni, orang muda pun kerap. Biasa lah. Tak? Ada buat lupa. Tambah naik motor lagi lah. Haji Siddiq mana? Kadang-kadang naik motor tu lagi kerap. Rasa macam bini naik belakang lah. Boh dia pun. Pasal apa ringan motor aku kan ni? Rupanya bini tak naik lagi. Ada lagu tu. Ada kan? Biasa ada. Naik motor memang kerap. Aduh. Kalau kereta perasan duduk sebelah kan, boleh nampak lah. Mana kalau tak naik tu nampak. Motor memang tak perasan tuan-tuan. Sebab di mana-mana keadaan sekalipun, biasa jarang isteri tunggu suami. Dia biasa suami tunggu isteri. Itu biasa. Jarang dalam sejarah isteri tunggu suami. Suami tunggu isteri. Tunggu start enjin apa semua kan. Tunggu bini datang. Kadang-kadang bini tak beg telekung lah. Tak. baru angkat kain nak naik. Dia jalan dah. Dia duduk rasa bahawa bini aku dah naik. Kawan cuma letak beg telekung ya. Memang berlaku gitu. Allahu Akbar. Biasalah tu ya. Baik. Kenangan ya, kenangan.
Okey, dan wajib kan. Bermula sujud sahwi itu 2 sujud jua, dan jikalau banyak lupanya sekalipun. Dan wajib diniatkan sujud sahwi dan tempatnya dahulu daripada salam. Maknanya kemudian kita baca sujud dulu sebelum salam. Dan sunat dibacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau ya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, ya, maknanya tu. Maka jika memberi salam dengan sengaja padahal ingat akan sahwinya, tiada dapat lagi ia sujud sama ada panjang penceraiannya atau pendek atau lupa ia, dan panjang perceraiannya pada uruf demikian jiwa tiada dapat lagi ia sujud. Baik, teringat yang boleh sujud selepas sembahyang ni kalau kita hanya teringat selepas salam. Jadi bila kita baca tahiyat tu teringat je, maka lepas baca tahiyat terus sujud. Sebab dia kata kalau dah terlepas tu terlepas lah, tak payah buat apa dah. Mana Allah yang bagi pahala, tak tahulah berapa dapat kan. Ada yang lagu tu ya, kadang-kadang masa minum kopi sarapan baru perasan. Ada yang macam tu. Sembang-sembang dengan rumah-rumah dia kata, tadi abang rasa sujud kunut baca ke tidak tu? Baru terfikir masa minum kopi. Ada yang macam tu, waktu tu dah terlambat. Ya, maknanya lillahi ta'ala, biarlah Allah tentukan pahala berapa. Ya. Yang perkataan dan wajib diniatkan sujud sahwi, masa ni nak niat tu. Daklah kita masa kita tahiyat, baca tahiyat tu kita ada perasan kita tertinggal kunut. Contoh bila tertinggal kunut, bila kita dah sujud semua kita tengok aku tertinggal kunut. Automatik kita dah tengok bahawa aku kena sujud sahwi. Dalam hati kita itulah panggil niat. Lintasan tu kita kata aku kejap lagi aku nak sujud sahwi. So lepas kita baca tahiyat akhir innaka hamidum majid, terus Allahu akbar. Niat itulah niat kita nak sujud tu, kita niatlah dalam hatilah. Kemudian kita baca subhanallah yanamu wala yashu. Yang penting niat nak sujud sahwi tu. Niatlah hati sebab kita dah perasan kita tertinggal kunut tadi. Dan jika pendek perceraiannya hendaklah ia sujud sahwi kemudian daripada dikosokkan kembali kepada sembahyang. Maknanya kalau lepas bagi salam perceraian tu tak panjang, gap tu tak panjang, so boleh sujud sahwi bila teringat. Niat balik, duduk sujud dua rakaat, 2 kali, baca subhanallah malaisu. Jadi bacaan ni tuan-tuan kena ni ya. Jangan duk baca subhanallah a'la pula. Ni bacaan sujud sahwi. Dan apabila sujud ia jadi kembalilah kepada sembahyang, maka wajib yang beri salam, yang lain pula, dan apabila berhadas batas sembahyang. Jadi bila kita dah sujud selepas bagi salam, teringat-teringat dah lepas bagi salam, teringat-teringat kita lupa kunut, terus kita sujud, maka bagi salam kali kedua. Lepas bangun sujud tu kita bagi salam lagi sekali. Ya, dia minta begitulah. Okey. Lepas kita bagi salam tadi. Ini kalau kes yang kita sujud selepas salam, bila teringat. Dengan syarat gap tu tak panjang. Maksudnya masih dalam kita duduk, kita teringat, terus sujud. Ya. Kalau dah panjang lebih lama sangat tak boleh lah. Tu kena biar je lah. Ini kes kalau kita terlupa. Ingat ya, dia afdalnya kita sujud sebelum salam. Ingat tu. Kadang-kadang kita terlupa, dia teringat selepas bagi salam, maka kalau berlaku perceraian yang pendek, gap tu tak panjang, maka kita boleh sujud kemudian bagi salam pula. Assalamualaikum. Macam sujud ni lah, sujud apa? Sujud syukur. 2 kali je. Kalau lepas satu 2 kali. Sama. Kaedah dia sama, sujud 2 kali. Bacaannya lain. Bacaan sujud sahwi yang tadilah ya. Subhanallah yanamu wala yasu. Kena hafal ya, jangan duk fikir duk sujud apa aku nak baca ya. Tak idea gitu. Sebab tu kena ni ya. Sebab kita ni suka sangat mengelamun hati ya. Masalah kita hari ni. Mayang kita hari ni suka sangat mengelamun. Yang disunatkan Rabbi Fili tu je. Dia yang bacaan sunat tambahan dalam warid asal Nabi ni
dalam sujud, dalam tahiyat akhir je, yang lepas tu kita baca panjang doa itu ada. Dalam perbuatan lain tak ada penambahan apa-apa, kecuali pada samiallahu liman hamidah, yang tu ada. Yang pada sujud, pada i'tidal, pada rokok tak ada penambahan. Maknanya setakat yang diajar itu je kita baca. Cuma yang dilambat tu mungkin imam tu baca pelan-pelan, Rabbighfirli warhamni, lambat. Setakat ni saya rasa tak dalam 2-3 saat gitu kan. Kita sujud kedua lah, tak ada masalah. Okey, ada satu masalah dia tanya. Kita masbuk imam tahiyat akhir, kita pun Allahu Akbar, kita duduk kali dah, tiba-tiba imam sujud sahwi. Kita nak ikut sujud sahwi ke tak? Kita tak payahlah, sebab bukan kita lupa. Kita masbuk waktu tu kita tak tahu pun dia sujud sahwi sebab apa. Dia lupa tahiyat awal ke, dia lupa kunut ke, ataupun dia lupa bilangan rakaat ke, kita tak tahu. Jadi kita tak payah. Lepas dia bagi salam, baru kita bangun. Kita tak terikat, kita cuma nak ambil pahala jemaah tu je, sempat duduk dengan dia. Kecuali kita tahu dia tu memang sujud terakhir, maknanya dia bukan sujud sahwi lah. Itu tak apa, kita ikut sujud. Kalau kita tahu lama kan bagi salam, kemudian baru sujud, ni mungkin sujud sahwi. Jadi kita cuma ikut, lepas tu kita duduk, lepas dia bangun bagi salam semua, kita sambung rakaat seterusnya. Dia tak terikat dengan perbuatan tu, kita cuma ambil pahala situ. Sebab kita tidak pasti dia sujud tu sebab apa. Makmum lain dia tahulah, ni imam terlupa kunut, imam ni mungkin teraduk rakaat, imam ni mungkin terlupa tahiyat awal. Kan sudah abad kan banyak, dia lupa di situ. Okey. Jadi harapan kita dalam sembahyang ni tuan-tuan, kalau dapat, itu sebab kalau saya selalu baca doa yang kita baca setiap kali lepas kelas kan. Allahumma rahamni bil Qur'an azim tu, waj'alhu li imaman nuran tu. Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Ya Allah Tuhanku, engkau ingatkanlah aku apa yang aku lupa. Itu yang saya baca tu. Bukan apa tuan-tuan, bila lepas mengaji saya baca doa tu, supaya apa kita mengaji ni kita ingat, sebab kita mudah lupa. Kaki makan belacan ni mudah lupa. Kan yang saya baca doa Allahumma rahamni tu kan. Dia bukan setakat nak baca Quran je tuan-tuan. Ya Allahumma dzakirni ni minhuma nasitu wa'allimni minhuma jahil tu. Warzuqni tila wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ada nasyid tu kan, waj'al ana ala tafana waj'alhu lana waj'alhu li hujatan, kan? Betul tak? Baris boh sikit lah, sebab tuan-tuan dah mengajar Arab dah, jadi boh sikit je baris. Faham ya? Allah mazakirni min huma nasitu. Ya Allah Tuhanku, ingatkanlah aku daripada apa yang aku telah lupa. Itu yang kita baca lepas setengah imam dia baca penceramah ya. Sebab nak ingat, kadang-kadang kita mudah lupa. Jangan dah harap kismeh saja. Kismeh tu tak bantu banyak mana pun. Ya, kena ulang-ulang, ya, faham. Wa'allimni min huma jahiltu. Berikanlah, cerdikkanlah ilmu pengetahuan kepada aku apa yang aku jahil, yang aku tak ingat, tak tahu. Minta Allah cerdikkan kita, bagi pengetahuan kepada kita. Dan kita minta Allah berikan rezeki kepada kita tilawatah. Ni warzuqni
Mana-mana Allah madzakirni munasi wa alimi majahitu warzuqni tilawatahu ana. Betul ni kan? Ana alai wa atrafana macam mana? Hujjatunya rabbul alamin. Ada rahmah ke? Kat mana? Allah madzakirni min ma nasitu wa alimni ma jahitu warzuqni tilawatu anna alai wa atrafan hal. Yang ni hak sebelum ni, Allah marhamni bil Quranil azim waj'alhu li imama wa nuran wa rahmah. Itu betul lah yang tu. Ini yang baik kedua ni. Yang doa tengah hati kat sini. Yang tadi berkaitan dengan Quran, kita sentuh yang ni. Tu saya pelik tu. Ya. Bertekikan kepada aku pembacaannya, apa yang kita baca tu kita minta dengarkan kita sama ada malam ataupun siang. Ana al-lail wa atrafan ni sepanjang malam, tak kira pendek kata sepanjang waktu, malam dan siang. Dan jadikanlah bagiku ini hujah. Hujah ni macam kita gerak kepada Imam Ghazali kan, hujatul Islam, orang yang mahir, yang ada pemikiran, kita kata ada ilmu tinggi. Hujah sini bukan maksud hujah ni tapi ilmu yang mantap, yang melekat. Macam mana kita bagi geraran pada Imam Ghazali, hujatul Islam. Kira alim lah. Kira macam profesor lah ni. Senang faham macam profesor lah. Itu doa yang kita baca. Tapi tuan-tuan bacalah bila-bila masa. Supaya apa yang kita mengaji, lepas mengaji Quran di mana-mana kan baca sendiri-sendiri. Kadang-kadang ustaz tak baca, kita baca. Supaya ingatan tu melekat. Sebab saya teringat bila kami mengaji pondok dulu, menjadi amalan harian, sebab tu hadis saya hafal di pondok, ingat lebih banyak daripada hadis yang saya hafal kat universiti. Sebab apa? Doa diamalkan setiap hari di pondok. Lepas mengaji baca, so diingat sampai kelar ni. Itu kelebihan dia. Dia kalau kita baca seorang, ni lah. Kalau ramai, waj'alhu lana. Sebab itu saya baca nanti, saya akan baca Allah madzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahina. Kan dah belajar Arab. Heran saya. Tuan-tuan dah habis dah silibus Arab. Ni kan tajuk dhamir. Lupa dah dhamir. Dhamir kan ganti nama. Kan? Kalau kami, na. Kalau aku, ni. Baru ingat balik kan? Biasalah tu. Yang penting dah belajar. Nampak tak? Ini dia maf'ul bi, dia tak ada apa-apa. Okey. Waja'alhu li, kalau saya. Waja'alhu lana, kami. Waja'alhu lahum, mereka. Waja'alhu lakum, kamu. Kan kita belajar huwa huma hum, hiya huma hunna. Dah boleh dah tu. Cuma lupa je. Saya tahu mengaji belakang dah, cuma lupa. Biasalah tu, ya. Cukup setahun lah. Oh, maknanya setahun. Kemas tak kemas tuan-tuan, setahun bahasa Arab boleh habis silibus. Oh, dengan saya. Kalau ikut tuan-tuan, saya tidak ada basic bahasa Arab. Saya masuk UAA, saya memohon bahasa Arab, tapi saya dihantar ke Fakulti Islamic Rabbinic Knowledge and Human Sciences. Subjek tu saya kena ambil 60% Arabic dan 40% bahasa Inggeris di UAA. Tapi saya boleh ni sebab saya rajin bergaul dengan pelajar-pelajar Afrika, pelajar-pelajar Sudan. Pergaulan seharian itu menyebabkan kita boleh bertutur. Waktu belajar dulu, mengajar di kuis. Sebab tu kalau rajin bercakap boleh, dan Quran jangan tinggal. Sebab bahasa syurga kan. Kalau rajin baca Quran hari-hari, dia bahasa Arab ni dia susah nak lupa. Quran kena baca hari-hari. Lepas tu kena rajin bercakap. Tuan-tuan nak cakap Arab, cakap dengan tu, hak duk misi umpuk tu. Yang tu. Bukan yang misi umpuk yang selalu naik motor. Orang selalu jadi jemaah masjid kita tu. Dia bukan orang kita lah. Dia orang, dia Bangla ke mana? Omar nama dia.
Yang misi umpuk tu, dia duduk di sana lama tau, di UAE tu, 25 tahun ke. Dia cakap dengan saya, cakap Arab tu. Cuma lah, dia tak nak cakap Arab, dia suka cakap Melayu, dia nak belajar cakap Melayu. Senang nak potong rumput rumah orang. Tak nak dia, saya tanya dia, cakap Melayu. Sebab senang nak potong rumput. Jadi, orang call dia nak cakap Melayu susah, dia tak faham di permulaan. Jadi dia pening nak cakap tau. Sekarang dia asyik cakap Melayu je sebab senang. Orang call dia, ada saya ada. Sekarang rumah Ustaz Syahidan. Sedap je cakap. Itu boleh. Dia boleh. Nak belajar cakap Arab dengan dia boleh. Kalau rasa kita segan nak cakap orang lain lah, cakap dengan dia. Sebab dia potong rumput je kan. Tapi dia boleh bahasa Arab. Sebab apa? Dia tak belajar tuan, tapi dia bekerja di negara orang, dia boleh. Termasuk bibi Anwar ni, jiran saya ni. Jiran saya ni lama kat Mekah ni. Dia kerja pembantu rumah kepada keluarga Saudi. Memang Arabnya cair. Ni bibi sebelah rumah saya tu. Muslimah belajar dengan dia. Ada peluang belajar. Kalau ni lah, pada saya kalau nak belajar lah, ya, belajar cakap kan, kaifa haluka, perempuan kaifa haluki. Okey, baik. Okey, jadi kita stop dulu sini. Dah terlebih jam kita hari ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.